Doktor nak bagi nampak ke buku ni? Saya tak ada orang letak stand kat sini. Boleh juga. Boleh. Tak nampak kan? Itu ingat. Ini ganti ni. Ganti ni. Ini tak kena. Oh, sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Ramadan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan bicara tokoh atamah kita pada hari ini. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, bicara tokoh atamah kita pada hari ini adalah merupakan siri ke-10 yang membawa tajuk Arkeologi Alam Melayu, Impak kepada Pembangunan Negara. Saya juga ingin merakamkan berbanyak terima kasih kepada tokoh kita di sebelah saya ni, Profesor Madya Dr. Asyari Muhammad, di atas kesudian beliau menerima jemputan daripada Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu untuk sama-sama berkongsi ilmu dan juga pengalaman dalam tajuk perbincangan kita pada hari ini. Baik, seberingkas mengenai Dr. Asyari, beliau adalah merupakan seorang yang mempunyai kepakaran di dalam bidang arkeologi maritime, arkeologi darat, sejarah dan warisan maritime. Beliau pernah dilantik sebagai pakar rujuk dalam jawatankuasa penilaian objek, tapak warisan arkeologi dan maritime oleh Jabatan Warisan Negara dan Jabatan Muzium Malaysia dari tahun 2014 hingga 2021. Lama ya, Doktor? Okey. Banyak melakukan penyelidikan berhubung dengan bidang arkeologi sejak tahun 1996 sehingga sekarang, telah menghasilkan beberapa buah penulisan buku dan pernah memenangi anugerah buku cemerlang 2019 di peringkat kebangsaan. Alhamdulillah, tahniah Doktor ya. Okey, beliau juga banyak menulis dalam artikel berhubung dengan pakar bidang seperti dalam jurnal tempatan dan antarabangsa, pernah menghadiri dan membentangkan kertas kerja di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sejak 1998 hingga 2020. Maksudnya ada lagi lah, kami soon insyaAllah. Terkini Doktor adalah merupakan timbalan pengarah dan fellow penyelidik kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM. Okay, baik, tanpa melengahkan masa, kita terus pergi ke topik perbincangan kita pada hari ini. Topik bicara kita pada hari ini iaitu, boleh tak Doktor terangkan secara ringkas Doktor untuk orang yang seperti saya lah, maksudnya apakah yang dimaksudkan dengan arkeologi itu, saya memang tak pasti apakah bidang tersebut kan, kecuali Doktor adalah orang yang pakar. Boleh tak Doktor terangkan kepada mereka yang menonton apakah yang dimaksudkan dengan bidang arkeologi secara umum dan bagaimana kita perlu menjaga penemuan arkeologi dan bukti sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rasyah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Fatimah khususnya, iaitu Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu, kerana sudi menjemput saya lah untuk berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan bidang ini di Malaysia. Dan sebenarnya untuk tuan-puan, ini bukan merupakan pertama kali apabila bidang ini wujud di negara kita. Dah banyak kali juga, terutamanya orang awam menanyakan apakah sebenarnya itu bidang arkeologi. Kerana bidang ini kita bukannya kita hanya dengar sekali-sekala apabila adanya penemuan menarik dan diwar-warkan ataupun dihebahkan dalam media masa, lebih-lebih lagi sekarang media sosial. Secara umumnya begini, arkeologi ini adalah satu bidang kaji purba yang berkenaan dengan mengkaji atau melihat tingkah laku manusia ataupun sebuah masyarakat yang telah lupus, yang telah lama, lebih kurang ribuan tahun hinggalah ke ratusan tahun yang lepas. Dan kita harus untuk mengetahui latar belakang masyarakat lampau itu, sebenarnya kita boleh dapat melalui berbagai sumber, misalnya sejarah, sumber bertulis. Jadi arkeologi ini lebih kepada sumber-sumber yang mati ataupun dipanggil artifak yang tidak bernyawa, ataupun reliks yang kehidupan. Jadi bidang ini adalah kita deal ataupun kita berurusan dengan objek
yang pernah dicipta ataupun ditinggalkan oleh manusia pada suatu ketika dahulu, dan kita melihat kronologi perkembangan sejarah dia, cara hidup dia, cara berpolitik dia, dan akhirnya tamadun dia daripada sesebuah masyarakat atau bangsa. Itu secara umum lah berkaitan dengan bidang arkeologi itu. Kalau kita lihat lebih agak terperinci, bidang arkeologi ini sama dengan bidang lain, dia agak luas. Bukan, kita boleh bagikan kategori kepada dua teritori ataupun bidang yang besar, iaitu arkeologi darat dan juga arkeologi di air, maritim. Rata-rata yang kita fokus sejarah perkembangan arkeologi di negara kita ini lebih kepada kajian arkeologi darat yang bermula pada zaman-zaman prasejarah Proto dan zaman penjajah lah. Manakala arkeologi yang mungkin nombor satu kita juga membicarakan satu topik yang agak baru itu di negara kita, iaitu arkeologi maritim, iaitu mungkin agak baru lah untuk pengamal bidang ini. Betul doktor. Kalau untuk arkeologi maritim tu memang agak baru lah doktor. Jadi boleh doktor kongsikan tak bagaimana doktor mula berkenalan dengan arkeologi maritim tu? Okey. Cerita arkeologi maritim ni agak menarik, ya. Menarik pun ya, sensitif pun ya, dan unik pun ya. Maksud sensitif tu dari segi penemuan? Banyak aspek lah, banyak aspek. Dari sisi sejarah sikit lah tentang latar belakang penyidikan bidang arkeologi maritim di negara kita ni. Sudah tentulah dipelopori oleh pihak penjajah, terutamanya daripada barat. Bukan saja arkeologi maritim, malah juga kajian berkaitan dengan arkeologi darat itu. Mereka yang mempelopori, mereka yang mulakan segala-galanya. Okay. Kita ni di kalangan penyelidik ataupun pengkaji tempatan ni pada tahap awal itu hanya sebagai pemerhati dan pembantu kepada mereka yang benar-benar buat kajian, yang mengepalai ataupun mengetuai pendidikan arkeologi maritim itu. Jadi arkeologi maritim ni sangat luas sebenarnya. Kita boleh pecahkan lagi ya sebenarnya. Ada sedikit istilah ataupun terminologi yang agak berbeza antara arkeologi maritim dengan arkeologi bawah air. Yang arkeologi maritim ni kalau mengikut definisi umum, dia melibatkan semua kajian berkaitan dengan samudera, ilmu kelautan, pesisir, ya. Baik dari segi aspek pertempatannya, dari segi aspek teknologinya, dari aspek pelayarannya, dari aspek pengaruh agama, perdagangan dan sebagainya. Banyak itu kita kategorikan di bawah satu kelompok dipanggil arkeologi maritim. Manakala arkeologi bawah air ataupun dalam bahasa Inggeris underwater archaeology itu dia lebih khusus kepada penemuan kapal karam ataupun shipwreck yang berada di dasar laut ataupun di dasar sungai dan sebagainya. Selain daripada kapal tu? Sebenarnya kalau kita cakap tentang isu berkaitan dengan arkeologi maritim ini, pengkaji biasanya bukan saja fokus kepada satu benda, iaitu kapal itu. Banyak benda lain. Misalnya kita tahu sejarah pelayaran kapal itu. Dia bergerak daripada poin mana ke poin mana misalnya. Sepatutnya lah. Dan itu semua biasa kita dapat maklumat berkenaan daripada arsip ataupun perpustakaan di negara asal mana kapal itu berasal. Dan kita dapat logbook ni, maksudnya data-data berkenaan dengan sejarah pelayaran kapal tersebut. Itu sekiranya kita dapat kesan. Okay. Dan sekiranya kita tak dapat kesan, mungkin kita namakan kapal itu berdasarkan kawasan ataupun penemuan yang ada kaitan dengan kapal tersebut. Ini ada beberapa contoh lah. Misalnya kalau kajian arkeologi bawah air ataupun arkeologi maritim di negara kita sebelum ni, ada beberapa penemuan misalnya sama ada penemuan itu dinamakan sebagai tapak ataupun nama kapal. Contoh Royal Nanhai, Turiang Wreck, Desaru Wreck. Itu kalau negara kita lah. Sing Tai Wreck.
Popular juga tu. Nassau Red contoh, itu antara contoh-contoh. Semua nama-nama itu sama ada kita beri nama berdasarkan nama kapal ataupun nama tempat ataupun nama kargo yang dibawa, daripada satu tempat ke tempat. Dan berbalik kepada sejarah perkembangan awal ni, arkeologi maritim di kalangan pengamal tempatan ini masih sangat barulah. Okay. Saya tak sempat bercerita habis berkenaan dengan sejarah awal tadi tu yang dipelopori oleh pihak barat tu. Okey, baik. Okey. Dan kita ni sebagai kata orang tu sama-sama membuat penelitian ataupun dipanggil co-researcher lah pada waktu itu. Ia berlaku sekitar awal tahun 1990-an. Berlakunya itulah, maksudnya kegiatan aktiviti arkeologi maritim bermula pada era tersebut, awal 90-an. Lama juga tu. Lama dah, tapi dari segi keaktifannya agak naik turun lah. Sekitar tahun 1990-an hingga pertengahan 1990-an agak aktif. Tetapi akhirnya dia menurun akibat ada faktor-faktor tertentu. Dan pada sekitar 2015 apabila saya dipinjamkan ke UNIZA, waktu itulah saya memikirkan sekiranya benda ini tidak dihidupkan bidang ini ataupun dimajukan, jadi maka lama kelamaan bidang ini akan lupus dan tidak ada siapa pun yang boleh buat. Jadi saya cubalah dengan teman-teman yang lain, saya daripada beberapa agensi dan universiti, sama-sama bergabung untuk menaikkan bidang ini di negara kita. Dan selepas itu agak misalnya kerjasama antara itu sudah tentulah dengan Jabatan Museum Malaysia waktu itu, pada awal dengan Jabatan Museum dan Antiquity, kemudian diikuti dengan Jabatan Warisan Negara pada tahap awal tu lah. Jadi itu antara perkembangan awal lah. Bagaimana bidang arkeologi maritim itu muncul di negara kita dan keadaannya seperti mana, itu untuk maklumat sekarang. Bila kita dapatkan maklumat daripada doktor ni, rasanya macam mudah saja para arkeologi kita untuk mendapatkan sesuatu artifak ataupun relik saya, tapi boleh tak doktor kongsikan macam mana para arkeologi ni boleh tahu di mana untuk mula menggali untuk mendapatkan bahan yang bersejarah ni lah. Ya, itu soalan yang biasa saya hadap apabila mengisahkan ataupun berkongsi berkaitan dengan bidang ini, sama ada dengan pelajar, sama ada dengan publik. Dan itu pun memerlukan kepakaran juga, doktor. Soalan yang sering seperti mana Puan tanya saya itu, bagaimana kita tahu bahawa kawasan itu merupakan kawasan tinggalan arkeologi ataupun tinggalan sejarah. Betul. Apakah clue-clue, apakah persediaan sebagai seorang pengkaji itu tahu bahawa ini merupakan tapak ataupun ini ada tinggalan arkeologi. Dia berbalik kepada kaedah penyelidikan. Dan biasanya kita sebelum buat kajian ataupun sebelum kita tackle suatu tapak ataupun site itu, biasanya kita akan buat sedikit literature review lah, kajian di lapangan kepustakaan, buat kajian ni apa? Maksudnya berdasarkan kajian yang lepas lah, yang kajian lepas dan library research. Research, buat kajian, cari maklumat daripada sumber-sumber yang ada kaitan dengan cerita-cerita ataupun kesan-kesan sejarah di suatu kawasan atau tempat. So, langkah seterusnya apabila kita dapat tahu misalnya contoh, kita sekarang ni katakan kita ambil konsep di negeri Kelantan contoh. Kita tahu Kelantan kedudukannya di mana. Dan latar belakang geografi Kelantan, sejarah awal Kelantan. Seorang pengkaji itu kan harus tahu. Sebab tu sebagai arkeologis dia mesti mahir dekat dalam bidang sejarah. Okay. Jadi bidang-bidang ilmu bantu itu banyak membantu ahli arkeologi untuk membuat pendidikan yang lebih bersistematik dan saintifik. Jadi apabila kita tahu contoh di Kelantan tadi, zaman mana yang kita nak fokus? Sebab bidang arkeologi darat ni luas, sama ada zaman prasejarah, zaman kerajaan awal atau juga dikenali sebagai zaman proto sejarah dan zaman British, zaman sejarah. Zaman mana sebenarnya yang pengkaji itu nak fokuskan? Katakanlah dia minat pada zaman prasejarah. Okay.
Jadi dia kena pergi library research, dia tahulah sejarah perkembangan kajian arkeologi awal di Kelantan. Dia dah tahulah sekurang-kurangnya. Okey. Dan kebiasaannya di Kelantan ni dari segi formation dia terutamanya di kawasan Gubusan, Jeli. Dia ada formation ataupun pendudukan bentuk buku bumi banyak. Terdapatnya formasi batu kapur dan juga gua-gua. Gua-gua semula jadi dan juga gua batu lindungan banyak situ. Dan di situ juga dari sejarah pendidikan arkeologi penyidik-penyidik awal negara kita tahun 70-an, zaman British lagi tahun 80-an, abad awal abad 19, 1880-an misalnya. Tweedy, FL Dan saya dah banyak buat kajian tu. So kita dah tahu dah, situ berpotensi. Jadi tanpa membuang masa, ahli arkeologi akan pergi direct ke kawasan yang dinyatakan itu berdasarkan library research dan membuat tindakan susulan, tinjauan susulan. So apa teknik dia? Pertama kita akan melihat jalan di kawasan permukaan, di kawasan berpotensi itu, terutama di kawasan gua, di mula-mula gua ataupun di kawasan batu lindungan dan di rock shelter, memerhatikan indikasi ataupun indikator ataupun clue-clue, ada tak tinggalan-tinggalan artifak. Apa yang kita perhatikan kalau bab-bab di gunung. Biasanya kalau tapak prasejarah itu, seorang ahli arkeologi dia akan fokus kepada alat batu, misalnya artifak, tembikar, sisa-sisa makanan, ataupun dipanggil ecofak, arang, tulang temulang, sebelum di kawasan permukaan itulah sebelum kita buat further analysis. Saya pun sebenarnya baru nak bertanya tu. Maksudnya sebelum kita gali pun kita mungkin ada kemungkinan lah boleh jumpa doktor. Jadi apabila kita dapat kesan di peringkat awal tu di atas permukaan tu dengan syarat kawasan itu tidak mengalami sebarang gangguan. Gangguan manusia? Bukan gangguan semua, gangguan manusia pun, gangguan haiwan. Sebab di gua ni kebanyakannya aktiviti mencari baja tahi kelawar ni banyak. Jadi sama ada penduduk-penduduk tempatan ataupun orang yang dah berniaga dalam bidang baja tahi kelawar ni kan, sebagai baja ruang korek. Bila gali kawasan tu dah rosak tapak itu kan. Jadi kita kena pastikan kawasan ni sebenarnya masih belum diganggu ataupun kawasan ni dah diganggu. Itu bergantung pada nasib lah. Jadi kalau kawasan tu tidak diganggu, kita andaikan kawasan tu agak virgin, maksudnya masih belum diganggu oleh sebarang aktiviti sama ada manusia ataupun haiwan ataupun gangguan dari segi natural lah, banjir ke misalnya. Jadi kita pun mulakan siasatan. Maksudnya kita cuba buat trench, istilah-istilah dalam kajian arkeologi, petak percubaan lah. Memang biasanya dalam berkumpulan doktor? Biasa berkumpulan. Yang tetap ataupun macam mana doktor? Bukan tetap maksudnya bagaimana? Maksudnya memang dah ada kumpulan yang tetap? Tak jugalah. Tak jugalah. Ini dalam setiap kajian di lapangan itu diketuai oleh pengarah lapangan. Dan ada pembantu dipanggil penyelia. Jadi mereka yang berpengalaman, so mereka kearahkan apakah tindakan seterusnya. Dan biasanya kita akan buat petak percubaan dulu. Jadi kalau ada clue adalah sebarang penemuan yang positif bagi pengkaji, dia akan diteruskan dan makin luas, makin besar. Dan seterusnya keluarlah dengan riset-riset yang itu antaranya. Bagaimana seorang ahli arkeologi itu mengetahui peri penting yang tapak itu dan tiba-tiba gali terus jumpa. So indikasi ataupun kajian awal itu penting. Selain maklumat daripada penduduk tempatan juga penting. Itu maksud saya, orang tempatan itu, contoh kalau di dalam hutan ni orang asli, itu kita punya stakeholder lah, very important person yang bagi info kepada pengkaji. Itu kalau bab zaman-zaman prasejarah. Itu kalau kita cerita ni tentang di kawasan-kawasan pedalaman. Bagaimana kalau kawasan di bandar? Dan dia banyaklah benda ni setiap period, setiap peringkat itu ada proses dan kaedah. Doktor, saya juga nak tahu jugalah, mungkin para penonton kita pun nak tahu. Setelah ditarah, bukan maksud saya ditarah lah, maksudnya digali, maksudnya sesuatu kawasan tu perlu pada keizinan mana-mana atau macam mana doktor? Okey,
kajian arkeologi ataupun dulu bahasa-bahasa lama dia panggil purbakalaan. Zaman-zaman purba ni panggil itulah. Zaman sekarang dipanggil antiquity. Okay. Pada tahap awalnya, sebelum Jabatan Warisan dan Jabatan Museum dan Antiquity berpecah di bawah satu jabatan, iaitu Jabatan Museum dan Antiquity. Lepas tu pada tahap awalnya kita ada Akta Benda Purba 1974, betul. Jadi kita gunakan akta itu sebagai asas untuk meminta kebenaran kepada ketua pengarah Jabatan Museum. Ya. 1970-an hinggalah pada tahun 2005 apabila Jabatan Museum waktu itu dipecahkan kepada satu lagi unit ataupun jabatan agensi dipanggil Jabatan Warisan Negara. Dan sejak daripada tahun 2005 dengan adanya akta baru yang lebih kuat daripada akta sebelum ini, Akta Benda Purba di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 kurungan 645, kita gunakan akta itu sebagai dasar ataupun landasan untuk meminta keizinan ataupun lesen ataupun permit sebelum sebarang kajian, penggalian, survey dan sebagainya dilakukan. Maksudnya akta yang sama juga adalah untuk arkeologi maritim jugalah. Ya, dalam akta itu juga termaktub banyaklah dari segi aspek, bukan saja bidang arkeologi, tapi akta warisan kebangsaan ini merangkumi akta yang merangkumi warisan ketara, warisan tidak ketara, warisan sebelum jadi. Jadi macam arkeologi salah satunya terletak dalam bawah akta warisan ketara, iaitu di bawah akta 645 tu. Jadi memang kami gunakan akta warisan kebangsaan sebagai rujukan untuk membuat kajian. Doktor, bagaimana kalau setiap kali bila sesuatu kawasan tu digali, kita jumpa reliks, kita jumpa artifak, kita jumpa barang-barang yang berkaitan, bahan-bahan sejarah, tetapi hilang ataupun pecah. Macam mana tu, Doktor? Okey, kita gali. Biasanya jarang menemukan penemuan yang lengkap. Biasanya pun kami berhadapan dengan benda-benda pecah ni, serpihan. Itu dah jadi lumrah. Itu dah jadi satu kebiasaan untuk pengkaji. Apabila buat penggalian, kebanyakan yang kita jumpa itulah serpihan-serpihan dan sisa-sisa artifak. Namun demikian ada juga yang lengkap. Okay. Jadi dari segi aspek pecah tak pecah ni, dia agak subjektif lah. Kalau pecah semasa kita jumpa semasa azali itu tak ada masalah. Dan kita, kalau sebelum kita jumpa dia memang lengkap, tetapi pecah itu tak boleh buat apa, memang tidak ada pertindakan. Cuma kita ada kaedah untuk merekonstruk balik benda itu, preserve balik benda itu, tak ada masalah. Tapi kalau biasanya kalau kita jumpa yang lengkap ni, sebab itulah dalam metod arkeologi ni, kalau jumpa artifak, macam mana kita kena tackle artifak itu. Tak boleh sebarangan, tak boleh kasar misalnya kan. Macam filem lah, Indiana Jones itu, macam mana orang menggali menggunakan bros gigi yang very boring itu kan. Itulah dia. Doktor tak guna ke bros gigi? Guna juga zaman-zaman dulu, masa awal-awal penglibatan saya. Maksudnya dah ada bros lain lah. Sekarang ni dah tak guna tu lagi dah. Dan satu lagi apa saya tekankan di sini ialah oleh kerana perkembangan semasa yang banyak berubah, terutamanya dari segi aspek penggunaan teknologi untuk mengesan tapak di tahap peringkat awal. Banyak membantu disiplin dan bidang ini sebenarnya. Sejajar dengan perkembangan zaman lah. Yang detektor tu. Ya, contohnya kalau di darat itu kita manually observation. Participant saja. Kita jalan dalam hutan tu cari kan, saya ingat masa saya guru-guru student tahun awal 90-an. Nasib baik tak sesat pula doktor ya. Lepas tu apabila ada teknologi canggih, banyaklah alat bantu yang kita mudahlah. Maksudnya setiap tugas memberi indikator awal kepada pengkaji itu untuk tackle kawasan mana yang paling
paling paling berpotensi lah untuk dibuat kajian arkeologi. Contoh-contohnya misalnya kita ada pelbagai alat moden survey. Kalau di darat ni misalnya kita gunakan alat-alat geofizik, resistivity, magnetometer, GPR, ground penetrating radar, metal detector yang ramai orang guna sekali, ramai juga mencuri harta karun, gunakan benda itu illegal. Lagi apa? MISA, guna satellite, guna GIS, flying drone, banyak teknologi baru yang membantu kepada sesuai dengan zaman. Zaman saya dulu tak ada begitu. Kami pergi manually. Saya ingat lagi dulu pun kita guna, kalau kita guna foto udara yang hitam putih itu. Kita interpret sesuatu kawasan itu menggunakan helikopter atau kapal terbang, ambil gambar hitam putih atas tu. Jadi pembezaan image tu seorang ahli geologi boleh interpret, kawasan ni bekas kota lama contoh, ataupun candi lama. Sekarang ni tak begitu lagi dah. Sekarang ni semua canggih. Semua canggih. Baik doktor, tadi kita dah membicarakan tentang asas ataupun mengenai arkeologi ya doktor. Doktor cover sekali dengan darat dan juga maritime. Tapi dan seterusnya kepada penemuan kajian untuk sesuatu kawasan tu. Kita pergi kepada jika sesuatu bahan tu telah dijumpai, maksudnya di satu-satu tapak tu, bagaimana ini didokumentkan, diwartakan yang boleh dirujuk oleh orang awam, contoh macam saya ni. Saya nak tahu apa yang ada, yang dijumpai sebenarnya kat tapak ni. Maksudnya pelaporan lah. Adakah dia berpecah-pecah ke atau menjadikan laporan. Maksudnya soalan puan lebih kurang macam mana kita nak menyimpan data ataupun melaporkan penemuan itu. Biasanya ditempatkan di mana bahan tu. Jadi step by step lah, banyak lah. Mula-mula apabila kita buat kajian itu, kita harus menghasilkan laporan. Laporan di lapangan. So, dalam laporan di lapangan itu, setelah kita bawa balik ke lab ataupun di office masing-masing, kita kena buat kajian secara further study lah, analisis secara terperinci tentang pertemuan-pertemuan kita, raw data tadi tu, data asas di tapak itu, bawa balik ke makmal ke ataupun ke bilik kita ke ataupun di mana itu sesuai untuk kita analisa. Analisa tu sama ada kita guna secara merujuk kepada beberapa pendekatan ataupun disiplin kita nak guna, sama ada benda apa yang kita nak analisa. Artifak tu, sama ada artifak tu perlu tak diuji dengan kajian uji saintifik, analisa, ataupun tak perlu, ataupun hanya diuji ataupun dianalisa secara fizikal saja. Okey, itu adalah kaitan-kaitan dia. Dan selepas semua tu kita mendokumentkan semua benda tu, dan sekiranya ada artifak yang banyak, biasa kita serah kepada Jabatan Warisan Negara ataupun Jabatan Museum Malaysia. Jadi daripada situlah, kalau siapa nak melihat penemuan yang besar, penemuan yang baru, kita akan serahkan benda itu kepada pihak berwajib, kepada pihak berkuasa, iaitu sama ada Jabatan Warisan Negara ataupun Jabatan Museum Malaysia ataupun museum-museum negeri. Jadi kalau siapa nak buat melihat, itulah tempatnya. Bagaimana dengan laporan kalau misalnya saya nak baca, nak merujuk? Ya, itu laporan itu kita serahkan kepada pihak berwajib yang mengeluarkan lesen ataupun permit tadi, iaitu Jabatan Warisan Negara. Dan benda itu nanti kita mungkin juga minta kebenaran untuk disimpan di perpustakaan, misalnya contoh macam Pak Temani misalnya, laporan-laporan pendidikan lapangan oleh fellow-fellow ataupun pensyarah-pensyarah di universiti, kita simpan, minta jadi satukan ruang misalnya, contoh. Itu antara satu lagi boleh jadi satu koleksi yang raw data. Itulah antara. Baik doktor. Seterusnya doktor, bagaimana doktor kita perlu menjagalah sebenarnya penemuan arkeologi ni selain daripada yang nak diserahkan kepada jabatan ataupun pihak-pihak yang berwajib tadi tu. Jaga. Maksudnya mungkin doktor boleh bagi cadangan ataupun nasihat bagaimana kita nak preserve sesuatu kawasan tu.
Maksudnya bila kita Beri pentingnya ya betul. artifak ini kepada masyarakat. Ya betul. Kadang maksudnya beginilah, kalau kita jumpa satu bahan, kita tak tahu benda apa. Biasanya orang umum dan tidak tahu usia dia, nilai dari segi misalnya dari segi wang ringgit, nilai dari segi sejarah, nilai dari segi warisan dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman lepas apabila saya buat kajian tentang dalam bidang ini, rata-rata apabila orang awam dia tahu benda tu benda lama. Dia tak ada istilah yang kita nak cakap artifak ke apa itu, tak adalah. Benda lama katanya. Dan mereka tahu benda tu bernilai. Dan kebaikan mereka simpan dan sorok dan tidak didedahkan kepada umum. Mereka tahu salah sekiranya menyimpan benda tu. Jadi maksudnya mungkin pada tahap awal itu 70-an, 60-an, 70-an masyarakat kurang caknah tentang benda tu, kurang peka, kurang peduli tentang benda-benda. Kan dibuang gitu je. Wah, benda tu nilai dia amat tinggi. Bukan saya dari segi wang ringgit, malahan dari segi nilai sejarah dan warisan negara itu mereka tak tahu. Jadi dalam hal ni saya melihat untuk dalam konteks zaman sekarang kebanyakannya tidak akan declare benda tu sebab mereka dah tahu dah benda ni bernilai. Betul. Dan mereka simpan dengan sendiri, dah sorok dengan sendiri. Dan apabila kita cuba nak minta maklumat, misalnya hanya bergambar mereka takut. Takut ditangkap. Kita ni ejen kepada Jabatan Warisan Negara lah contoh kan. Ada suatu data. Jadi benda-benda ni sebenarnya penting yang kita harus kongsikan kepada masyarakat. Terutama apabila jumpa perempuan yang masalah. Tak perlu disorok dan sebagainya. Itu pandangan saya. Bagaimana doktor boleh tahu doktor? Maksudnya? Hanya jauh hari yang mengenal menikah. Maksudnya benda ni dia kena makan masa yang lama. Ya betul. Harus berpengalaman bermain dengan benda tu. Maksudnya sentiasa apabila kita buat kajian, kita dah biasa dengan artifak itu. Jadi secara tak langsung saya rasa lama kelamaan dan sebanyak juga akan mematangkan sambil kita pergi kursus, kita belajar dan kita berkongsi maklumat dan juga berkongsi info berkaitan sesuatu pertemuan itu dengan rakan-rakan yang seperjuangan dengan kita, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Jadi berdasarkan kepada pembacaan, berdasarkan kepada analisa di dalam walaupun dan juga di luar negara, itu mematangkan kita dan banyak pengalaman. Jadi itulah agak mudah mengenal pasti. Okey, artifak ni dah confirm datang daripada ni. Kalau tak confirm, kita buat test scientific analysis dari segi usia dan sebagainya. Kalau yang zaman-zaman kerjaan awal ni biasanya kita tahu dah sebab kita ada di database dan dia punya ceritanya alhamdulillah tegal biasa. Kecuali untuk orang-orang yang layman agak sukar. Macam kami sebenarnya tahulah. Maksudnya kalau macam kami ni orang awam, kalau tiba-tiba lah saya berjalan di halaman rumah saya, kan, saya beli rumah lama, tiba-tiba saya jumpa yang boleh dianggap bahan bersejarah, boleh ke kami ni menggali sendiri? Ataupun macam mana doktor? Ya, tak boleh. Dari segi peraturan tadi, dari segi akta tadi memang salah sekiranya orang awam didapati menggali mana-mana sama secara yang sengaja lagi bahaya. Yang tak sengaja itu tak apa. Yang kalau secara sengaja itu maksudnya dia dah tahu dah ada benda di bawah tu. Mungkin dia trace melalui metal detector, dia dah tahu dia gali. Dari segi teori, dari segi peraturannya salah. Dan walaupun katakan kita nak buat rumah ataupun buat kebun ataupun buat tandas, gali itu biasa banyak jumpa. Gali jumpa manik itu. Bukan emas ya itu. Emas ni terus senyap, kita boleh tahu. Manik, temika, apa semua. Betul. So jumpa benda tu, dia akan maklumkanlah kepada pihak berwajib. Pertama mungkin kepada kepala kampung ataupun kepada pegawai-pegawai kurator di muzium ataupun pegawai Jabatan Warisan ataupun pegawai muzium negeri. Kena jumpa ni. Kalau emas dia senyap And then kurang daripada itu, kita akan nasihat dia. Jumpa di mana, tanya dia. Tak jumpa di mana kan.
kita tak boleh terus tangkap dia, tak ada. Sebab dia tak tahu. Dan niat dia bukannya nak mencuri pun benda tu, dia tak tahu. So kebanyakannya saya dapati bahawa orang awam yang menggali jumpa tu mereka tidak Melaporkan lah. tidak melaporkan. Ada yang melaporkan, ada yang tidak melaporkan. Namun mereka tidak adalah buat sesuatu yang kita rasa tidak elok lah terhadap dia. Kebanyakan mereka serah kepada dia. Dan sebenarnya kalau ikutkan dari segi human rights punya tu, kalau orang bagilah contoh, kita bagi sagu hati kepada pemilik itu supaya diserahkan benda itu kepada muzium. Tapi tidak ditentukanlah. Pemilik itu tidak boleh menentukan, okey, kalau saya bagi benda ni dekat muzium, boleh tak bagi saya RM5,000 atau RM10,000, tak boleh. Ini pemberian sagu hati itu ialah diputuskan oleh pihak kerajaan ataupun agensi tersebut. Kerana dia bantu kita, ini sebagai ahli seperti katakan, jumpa benda, tengok benda lah. Kalau jumpa emas contoh kan, takkan nak bagi RM5,000. Contoh. Maksudnya ada harapan nak dapat lebih lagi. Jadi kalau jumpa benda-benda biasa setakat tebika tu, bagilah RM1,000 ke RM200 pun dah happy dah. Itu antaranya lah. Dan itu semua very subjektif. Doktor, kalau ikutkan pengalaman doktor dah pergi banyak tempat doktor untuk dikaji kan. Apa cabaran yang paling bagi doktor agak mencabar lah sepanjang cabaran ni macam mana? Nak cabaran dari segi apa? Saya sebenarnya terserah kepada doktor. Dari segi tapak itu, dari segi fizikal itu normal lah. Apabila kita menceburi dalam bidang ini, kita sentiasa berada di kawasan yang agak remote area ataupun di kawasan pedalaman tu, dan dugaan dari segi kemudahan asas tu agak, itu bagi saya taklah seteruk. Tapi sebenarnya yang lebih teruk apabila kita deal dengan masyarakat setempat yang kita andaikan mereka boleh memberi kerjasama dengan penyidik. Itu juga harus ada skill. Macam mana kita PR kita, maksudnya cara skill tu datang dari pengalaman ya doktor? Ya betul, skill tu datang daripada pengalaman, datang daripada bukan teoretikal semata-mata. Itu semua daripada pengalaman. Kalau lebih banyak kita di lapangan, lebih banyak kita deal dengan masyarakat, lebih banyaklah kita berpengalaman untuk menghadapi dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Maksudnya cabaran-cabaran yang kemanusiaan lah lebih besar daripada fizikal itu bagi saya. Sebab nowadays cabaran dengan manusia lebih dahsyat daripada cabaran fizikal. Itu paling penting. Jadi kita kena kuat dari segi mental dan fizikal lah to be an archaeologist. Sebab kebetulan pertanyaan saya ni ada pertanyaan daripada Cik Muhammad Faidi dari Aeropolis ni. Beliau bertanyakan cabaran untuk menjadi seorang arkeologis ni. Ya. Sesiapa juga boleh jadi seorang arkeologis. Lebih-lebih lagi bidang ini dan arkeologis di negara kita ni amat sedikit orang. Betul. Katakan penduduk Malaysia lebih kurang 36 juta. Lebih kurang. Jadi kalau kita boleh bilang dengan jari arkeologis di Malaysia tu, lebih lagi kalau dalam berapa persen agaknya? 0.000 berapa persen lah. Ya. Siapa yang berminat tuan-tuan dan perempuan boleh lepas ni berjumpa dengan doktor. Jadi amat sedikit dan cabaran dia lah macam saya cakap tadi itulah, dengan keadaan semasa, peruntukan juga, itu antara cabaran juga. Kerjasama antara agensi. Peruntukan memang peranan lah. Ya, sebab kos untuk menjalankan kajian arkeologi secara di lapangan itu agak tinggi. Ya betul. Itu di darat. Indikan pula kalau di lautan lagi tinggi kos dia. Dan bahaya. Risiko dia amat bahaya di lautan berbanding di daratan. Saya cakap ini sebab alhamdulillah lah, sepanjang saya berkecimpung dalam bidang ni, darat dengan laut saya dah cuba dah. Tapi saya tengok laut lebih bercabar lah berbanding darat. Tapi apa-apa hal pun bagi saya, apa-apa kerja pun ada di cabaran dan dugaan sendiri sebenarnya. Dia bergantung kepada nawaitu kita dan sejauh mana kekuatan kita, dan berdoa sajalah, insyaAllah tak ada apa. InsyaAllah. Takat ni memang doktor tak ada selain daripada tak ada kesawan, tak ada kesampuk, tak ada lagi. Alhamdulillah. Doktor boleh terangkan tak aktiviti terkini yang
Mungkin doktor boleh Ya, kongsikan. okey. Saya secara kebetulan selepas era pandemik, kerajaan negeri Melaka khususnya di bawah agensi pemuziuman, Perbandaran Pemuziuman Negeri Melaka, Perzim dan kerajaan negeri, Betul. mereka berhasrat untuk membuat kajian tentang mencari terowong lama di Melaka. Menarik. Berdasarkan kajian-kajian lepas, berdasarkan sumber-sumber lepas, katanya di Melaka itu ada wujud terowong. Jadi ekoran daripada itu, pihak Perzim telah menjemput beberapa agensi. It is multidisciplinary. Selain pada arkeologis, seperti yang mana saya nyatakan tadi, kan benda ni multidisiplin. Ya, betul. Jadi pihak Perzim dan juga kerajaan negeri bekerjasama dengan MOSTI yang banyak memberi hikmat dari segi aspek teknologi, sains dan teknologi. MISA, unit nuklear, Ya. Pusat Tenaga Nuklear Negara, UIA, dan kita ATMA, UKM, saya Satu gerak kerja yang besar. satu tim yang besar Satu tim yang besar. untuk buat kajian mencari terowong, dan itu antara kajian terkini lah. Dan insyaAllah lepas raya nanti kita akan mulakan projek. Para arkeologis ni. Bukan saja arkeologi tak ramai, tapi di gabungan daripada pelbagai disiplin. Tapi akhirnya pergi kepada arkeologi, akhirnya pergi kepada sejarah juga, akhirnya pergi kepada warisan juga. Cuma kita sekarang bekerjasama dengan pelbagai agensi untuk menjejaki wujud atau tak wujud terowong itu dapat peringkat awal sebelum arkeologis masuk dan tani. Nah, itulah antara projek terkini, dan juga satu projek yang agak menarik juga, iaitu tentang arkeologi maritim di Pulau Melaka yang telah menghasilkan penemuan satu bentuk perahu atau kapal purba sekitar abad yang ke-15, penuh dengan muatan seramik blue and white from China saat zaman Ming. Itu juga amat menarik. Itu antara dua projek, dua serangkai. Serangkai. Okay. Sekaligus, insyaAllah. Doktor, boleh tak doktor terangkan apakah yang dimasukkan dengan warisan kebudayaan di bawah air ni? WKBA. WKBA. Warisan dia macam ni, konsep dia itu istilah kita, warisan kebudayaan bawah air. Maksudnya apa-apa peninggalan, apa-apa kesan-kesan tinggalan yang ada kaitan dengan sejarah, nilai-nilai arkeologi. Tak kira lah sama ada dia kapal karam, artifak, barang diperdagangkan, dan segala peninggalan-peninggalan seperti ecofact. Sebenarnya ada istilah dia. Semua tinggalan itu dinamakan, istilahkan sebagai peninggalan warisan budaya bawah air, WKBA. Dan benda ini juga amat penting. Sama je sebenarnya kalau kita nak kaitkan dengan istilah arkeologi maritim itu. Arkeologi maritim itu merangkumi semua aspek-aspek peninggalan kebudayaan bawah air. Okay. Tapi ini dia lebih melibatkan kepada yang betul-betul tangible, maksudnya yang ternampak. Yang ternampak. So apa dia? Kapal karam, barang-barang dagangan, rangka manusia, kota, ada jumpa dekat di Eropah. Formation, binaan-binaan struktur kota-kota purba yang tenggelam di dasar laut. Bukan di tempat kita lah. Kalau tempat kita dah kelang kabut dah rasa. Saya baru nak bertanya juga ni. Kalau tempat kita dah kelang kabut dah. Kita jumpa sebiji temikan pada kecoh dah. Okay. Itulah antaranya lah. Itu masuk budaya bawah air. Sepanjang doktor sebagai arkeologis ya doktor, para peneliti lah kiranya kan. Apakah perjumpaan yang paling besar yang doktor pernah jumpa lah? Selain daripada Tengika ke Cawan ke kan? Kita ni sebenarnya dari segi penemuan, dari segi saiz, beri pentingnya sejarah.
kalau saya boleh levelkan dia, kalau Indonesia ni jumpaan biasa-biasa je, tak seperti macam di negara-negara jiran kita. Tak payah pergi jauh-jauh lah, Indonesia, Thailand, negara jiran kita. Mereka sejarah warisan tamadun awal mereka lebih besar daripada kita. Dulu memang tak ada konsep itu geopolitiknya boundary. Dulu tak ada, itu consider is alam Melayu. Tidak ada Malaysia, tidak ada Singapura, tidak ada Indonesia, tidak ada Thailand, tidak ada Filipina, tak ada. Dulu alam Melayu sama. Tapi apabila dah apabila berlakunya zaman penjajah, pecahan akibat geopolitik, dipecahkan sepadan negara yang bersekutu. Maka apa yang kita ada di sini, jika dibandingkan dengan negara jiran sekarang ni, kita agak ketinggalan. Kita tidak menemukan satu penemuan yang gah besar. Yang paling banyak pun saya rasa di Lembah Bujang. Itu pun dibina semula candi-candi yang kita temui dah pecah bersekutu. Kalau yang lain taklah berbanding dengan Borobudur di Indonesia misalnya, jadi Prambanan misalnya, yang Angkor Wat, kita kalah lah. Itu jika dilihat dari segi saiz kan doktor? Saiz dan kepentingan dari segi aspek nilai sejarah sendiri juga betul. Prasejarah pun penemuan yang begitu-begitu saja. Universal maksudnya, kalau kita jumpa alat batu di Thailand, jumpa alat batu, apa signifikasi penemuan alat batu di Thailand dengan alat batu di sini? Itu penyidik akan buat kajian, melihat perbandingan itu. Sama ada dihasilkan di sini dibawa ke sana ataupun daripada sana dibawa ke sini. Juga isu. Lepas tu jumpa penemuan di zaman prasejarah, kalau kita jumpa rangka-rangka manusia di Thailand boleh jumpa, di sini boleh jumpa. Tak ada apa yang buruknya. Kalau zaman-zaman kerajaan awal ni memang kita kurang lah tangible itu berbanding dengan di negara jiran yang lebih gah, lebih nampak, lebih ketara, lebih besar. Adakah ini disebabkan faktor kurangnya kecaknaan macam yang doktor tadi, kepekaan rakyat kita sendiri kepada nilai sejarah, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan begitu. Sebab sebenarnya kita ada banyak site yang belum diterokai. Itu yang pasti. Banyak lagi tapak arkeologi atau sejarah yang kita masih lagi belum dapat menyiasat lah. Tapi sudah ada lah senarai-senarai. Ada semua dalam database. Semuanya kita menghadapi kekangan dari segi peruntukan, masa untuk membuat satu. Saya tak boleh cerita kat sini, nanti orang boleh sebut kat tu. Baik doktor, doktor ada apa lagi nak jelaskan? Sebab mungkin kita boleh beralih kepada soalan daripada Cik Faidi. Adakah arkeologi Malaysia pernah menemui tulang belulang dinosaur atau binatang yang telah lama pupus? Dekat kita tak ada dinosaur. Macam mana? Kita pernah dengar, saya ingat 2-3 kali di negara kita digemparkan dengan penemuan gigi dinosaur di Pahang. Kadang tempoh 3-4 tahun lepas. Baru lagi? Baru lagi. Tapi sama ada ia betul tulang dinosaur atau sebagainya, wallah. Tetapi fosil dia kita jumpa. Fosil juga. Pembentukan setiap fosil itu makan masa jutaan tahun. Betul. Tapi fosil kita jumpa fosil kerang, fosil harimau di Gotambun, tahun 80-an, awal 90-an, fosil keras. Ketam-ketam dari batu, fosilized di kawasan sana. So itu menarik, penemuan-penemuan itu membantu kepada penyidik untuk melihat zaman-zaman awal, sebelum zaman Nabi Adam lagi misalnya, kan? Dah ada tempat kita ada bukti-bukti peninggalan dia. Jadi sebagai seorang arkeologi dia ada batasan dia. Jadi untuk kajian tentang khususnya tentang fosil batuan ni kita bekerjasama dengan geologis, pakar-pakar geologi atau pakar kajian batu dan berkongsi maklumat kita. Jadi kita boleh kongsi maklumat dan memberi pandangan.
Itu pasal dinosaur. Jadi maksudnya kita tuan-tuan dan puan kita kena maklum juga. Maksudnya kita kalau artifak, reliks, tapak-tapak sejarah tu jatuh di bawah bidang arkeologi saya doktor ya. Tapi kalau macam fosil semua tu di bawah geologis lah. Geologi dan juga antropologi fizikal. Kalau di US tu dipanggil mutu antropologi fizikal. Antropologi fizikal. Kalau kita di sini kita panggil arkeologi pun boleh. Geologi pun boleh. Forensik, paleontologi pun boleh. Banyaklah istilah-istilah yang kita harus ketahui. Sebelum kita letak. Yang penting dinosaur, fosil, itu kita tahu. Bukan di bawah arkeologi. Ya. Doktor, boleh tak doktor terangkan, bukanlah maksud saya bukan terangkan, maksudnya boleh tak doktor beri sedikit kata semangat lah ataupun harapan kepada orang awam kita bagaimana untuk lebih menghargai bidang ini. Saya nak bagi tahu sikit sejak saya menceburi bidang ini sejak tahun 1990. Itu antara tapak pertama saya semasa saya student masa itu. 1990 saya jadi pelajar di UKM tahun pertama. Dan waktu itu pensyarah saya Profesor Datuk Min Hassan Shuaimi membawa kami belajar jawatan sejarah ke Taskenyi. Jadi masa itu perkembangan arkeologi di negara kita di kalangan anak-anak muda remaja waktu masa itu remaja agak meningkat, agak membuat banyak ramai bukan saja di dalam negara, malah di luar negara pun ada juga yang mengambil khusus di luar negara. Cuma akhir-akhir ini saja kita dapati bahawa ramai mengaku di arkeologi, tetapi dia tidak, sayangnya dia tidak mengikuti proses pembelajaran ilmu pengetahuan asas arkeologi itu daripada asas. Itu yang agak malang lah. Sebagai seorang ahli arkeologi, kita harus mempunyai asas-asas ilmu itu daripada peringkat A sampai Z lah. Kita tidak boleh anggap diri kita sebagai seorang ahli arkeologi sekiranya kita tidak belum lagi mengalami proses peringkat demi peringkat. Macam mengaji lah. Macam mana kita nak terus boleh baca Al-Quran selagi kita tidak baca muqaddam ataupun iqra. Yang itu juga dalam bidang ini. Jadi proses tahap pembelajaran dalam bidang ini, kalaulah nak jadi arkeologi yang tulen. Tapi zaman sekarang ramai yang mengaku arkeologis lah, macam-macam Tapi sayangnya tidak benar. Jadi saya sebagai antara orang agak senior dalam bidang ini, saya nasihatkan kepada mereka yang ingin menceburi bidang ini sebagai satu kerjaya di masa hadapan, kena ikut langkah begitulah. Ya. Adalah di beberapa buah universiti, tak ramai pun, tak banyak pun universiti yang menawarkan bidang ini kepada calon-calon yang ingin mendalami bidang ini. Tetapi bolehlah datang berjumpa, boleh kami bimbing, insyaAllah. Yang penting kena ada asas, diikuti pengalaman, kuatkan mental dan fizikal, keyakinan. Dan sebenarnya bidang ini masa depan di negara amat cerah. Dan juga masa depan individu yang menguasai bidang, terutama dalam bidang arkeologi. Kerana tidak ramai, boleh dikatakan tiadalah pakar dalam bidang arkeologi di negara kita. Dan harus ingat, ini satu kata-kata yang amat penting. Bidang arkeologi merupakan salah satu cabang daripada fardu kifayah. Okey, bukan fardu ain, fardu kifayah. Katakanlah tidak ada orang yang boleh mengkaji, terutama dalam bidang arkeologi maritim. Apa berlaku pada tempat itu jadi satu, itu juga penting. Saya harap. Sebab tu sekarang ni saya cuba bimbing beberapa pelajar. Alhamdulillah, saya cuba sambung belajar.
dan mendalami bidang ini. Di UKM sini ada 4-5 orang. Alhamdulillah. Saya akan membimbing mereka supaya mereka lah yang akan datang untuk Boleh menjadi kepala lapis orang kata kan. Ya. Doktor, jadi boleh tak untuk yang kesekian kalinya mungkin doktor boleh ulas bagaimana relevannya bidang ini sehingga ia mampu memberi impak kepada pembangunan negara tu, doktor. Betul. Apa kaitannya? Sebenarnya sedar tak sedar, bidang arkeologi ini walaupun jarang diperkatakan, adalah sesekali kalau jumpa penemuan-penemuan yang agak menarik, kita mendapat liputan dalam akhbar dan juga media sosial, itu tak dapat nafikan. Maksudnya bukanlah di negara kita ni penemuan antik itu ataupun zaman-zaman purba itu dalam konteks ilmu arkeologi itu tidak didedahkan. Banyak kita tahu, setiap tahun mesti ada didedahkan sama ada dalam akhbar ataupun dalam berita di media masa, ya. Jadi relevan tak relevannya ialah bagi saya dia banyak memberi implikasi terhadap beberapa aspek. Contoh, dari segi sebenarnya bidang arkeologi ini juga merupakan salah satu bidang yang secara tidak langsung boleh menjadi pembangkit kepada ataupun salah satu produk pelancongan negara secara sedar tak sedar. Kita mungkin di Malaysia tak nampak sebab kita tidak jumpa satu penemuan yang gah macam tak seperti di Angkor Wat, tak seperti di Borobudur. Angkor Wat dan Borobudur itu dia punya hasil kalau sebelum Covid ni lah, dia punya pendapatan pelawat tu jutaan US dollar. Kalau di Angkor Wat tu saja tiket untuk seorang masuk melawat Angkor Wat, tak silap saya, dulu daripada 25 US dollar, sekarang ni sudah ke 38 US dollar seorang. Melawat Betul. Itu, dan kawasan itu merupakan tarikan pelancong yang sangat hebat dan terkenal di seluruh dunia. Belum lagi dia maksudnya merancangkan perkembangan ekonomi kecil-kecilan ni di kalangan penduduk-penduduk setempat ni, yang jual air, yang buka restoran, yang buat cerita mata, yang itu ni belum lagi. Jadi kesimpulannya, bidang ini sebenarnya boleh memberi nilai tambah terhadap industri pelancongan. Sekiranya kita betul-betul menguruskan ataupun cakna untuk masa depan negara. Dan kalau di negara-negara maju, misalnya di Eropah ataupun di Asia Timur, Jepun, Korea, setiap pembangunan fizikal dalam konteks dunia moden ini, mereka ada peruntukan beberapa persen untuk pasukan arkeologi membuat kajian dulu di kawasan itu sebelum sebarang pembangunan infrastruktur dibina. Mereka takut nilai-nilai sejarah dan warisan mereka lupus akibat kerakusan pembangunan semasa, ya. Dan tetapi alhamdulillah di negara kita pun kita bukannya kerajaan itu tidak peduli main bulldozer itu, tak. Kita ada juga di bawah Jabatan Alam Sekitar, di bawah Jabatan Warisan Negara yang menasihatkan mereka yang ingin membuat pembangunan sama ada penambakan laut, for example, membina bangunan, LRT dan sebagainya, harus melakukan kajian awalan berkaitan dengan bidang-bidang inilah, antaranya HIA, Heritage Impact Assessment, ataupun kajian EIA dan sebagainya. Jadi adanya kajian begini, maksudnya kita cuba mengimbangkan antara pembangunan dan juga memelihara warisan yang ada di negara kita. Jadi kita tidak against ataupun menentang pembangunan, tetapi biarlah pembangunan itu selari dengan perkembangan warisan dan sejarah negara kita. Jadi kalaulah suatu pembangunan itu, kawasan itu misalnya ditemui tapak-tapak yang berharga, contoh terowong tadi lah, contoh terowong tadi itu kalau jumpa. Kalau Formosa tu bukan doktor?
Formosa Apa bukan? masalah sebahagian daripada itu antaranya. Kalau macam perigi hang tu, Pergi hantu. Pergi hantu. Boleh lah. Tak tahulah sebenarnya dia betul ke tempat tidak. campak duit sini. Itu kan. Okay, itu antara produk-produk pelancongan yang attract turis lah. Betul. Sebenarnya bidang, saya kata bidang ni sebenarnya masih relevan kepada negara. Dan alhamdulillah negara kita masih lagi concern dan peduli. Takut macam negara-negara lain, walaupun mereka kaya dengan heritage ni. Saya pergi ke masa-masa buat kajian perbandingan di luar negara. Saya tengok artifak-artifak mereka yang besar-besar tu bersepah-sepah. Saya cakap dengan teman PSB, ini kalau kita jumpa kat Malaysia ni, dah masuklah TV. Mereka bersepah-sepah. Bersepah-sepah maksud Di rata-rata, di tapak di tapak warisan mereka tu lah. Dari segi management mungkin masalah kewangan nak menguruskan tu. Kita ni menguruskan okey, tapi benda tak ada. Mereka ada benda tapi tak tahu ni. Itulah maksudnya masih relevan. Masih relevan. Maksud kita mengimbangi antara warisan, sejarah dan pembangunan. Baik. Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke penghujung rancangan ya doktor. Terima kasih saya ucapkan kepada doktor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih kerana ilmu yang dikongsikan memang amat bermanfaat ya doktor. Khususnya kepada orang awam seperti saya yang tidak tahu apakah bidang arkeologi tu dan sekarang saya amat mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan rancangan kita pada hari ini, program kita pada hari ini mendapat informasi yang bermanfaat lah untuk kemaslahatan bersama insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi di Bicara Tokoh Atma yang akan datang, siri ke-11. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk dan kurang itu datangnya daripada saya. Mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Ya, terima kasih. Sejam mana? 1 jam, 6. Sejam Oh, 12 setengah? 6. Oh, enggak jauh. Time ni orang nak tidur kat, oi. Kau puasa time ni. Kalau kau rumah tu dia nak tidur. Dekat Facebook tak ada soalan Aita. Di Facebook tak ada soalan kan? Siapa yang nak tanya? Di Facebook tak ada soalan. Facebook tak ada soalan. Dekat mana? Ini dekat Zoom.